Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari yang pertama bagi Chong Al-Huda Channel ni, lepas daripada kita panggil perbuti bau ni beberapa hari. Nah, maka hari ni hari Senin dah, maka jumpa dengan saya lah pada biasa. Maka pada hari ni insya-Allah kita akan sambung dah baca kitab yang kita buti pada minggu lepas dulu tu. Iaitu kita masih berada dalam panggil masalah taqwa. Taqwa ni ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taqwa ni para ibu, para bapa muslimat semua, ialah 1% ni hak Nabi ambil berat. Nabi sungguh-sungguh pesan bui semua umat dia ni bui berada dalam taqwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi telah wasiat kepada seorang sahabat, bukan seorang itu saja. Nampak zahir itu wasiat ke seorang itu ya, tapi hakikat Nabi nak bui umat dia semua ni, bukan Nabi wasiat dan pesan kepada seorang sahabat ni saja dak. Bahkan pesan kepada umat dia semua tapi melalui seorang sahabat ini. Iaitu Nabi wasiat kepada Abi Dzar, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Iaitu Nabi kata apa? Nabi bersabda, usika bitaqwallahi fi sirri amrik wa alaniyatihi. Aku besar kepada kamu hai Abu Dzar dan kepada umatku semua, dengan kamu ni bertakwalah kepada Allah pada sunyi dan zahir. Tak kira berada dalam kelakuan mana pun, kamu takutlah kepada Allah. Apa makna takut kepada Allah? Kamu jangan khija buat benda hak Tuhan larang, dan kamu usahawi ada pada tempat hak Tuhan suruh. Itu makna dia. Maka sebagaimana kita tahu lepas mari dah para ibu bapa semua, muslim-muslimat, bahawa takwa apabila ada di seorang, maka benda baik-baik akan mari cari dia. Maka pintu baik-baik akan terbuka terima dia. Sebab tu Nabi ni pesan, sungguh-sungguh pesan, dan sebesar-besarnya kita paling kurang ni seminggu kena dengar seminggu. Lebih-lebih lagi kita orang jatuh ni seminggu kita kena dengar sekali paling kurang. Orang pesan kita suruh takwa kepada Allah, iaitu dengan melalui khutbah. Maka khutbah ni dari semaya jemaah, jikalau tidak baca khutbah maka tak boleh semaya jemaah. Dan maka tak sah jemaah dengan tak ada khutbah. Dan dalam khutbah pula tu rukun dia tu kena wasiat, kena pesan suruh orang panggil orang Islam ni bertakwa kepada Allah. Dengan makna apabila kita lucuk jatuh satu syarat ni, satu rukun ni, maka tak ada sahlah khutbah jemaah. Dan apabila tak sah khutbah, maka tak sah semaya jemaah. Kena ulang khutbah semula, barulah orang panggil semaya semula. Nata besarnya. Maka itu tu dia panggil takwa kepada Allah. Supaya kita orang beriman ni,
Nah, tu dia lepas pada dengar orang pesan takut kepada Allah, mudah-mudahan dia panggil bertumbuh rasa takut kepada Allah. Maka takut ni bukanlah dia panggil tujuan yang lain dak, bukan satu tujuan saja supaya kita ni beruntung, supaya kita ni berjaya, supaya kita ni bahagia dunia dan akhirat. Sebab benda-benda baik-baik ni duk balik belakang pintu takwa. Dan maka anak kecil dia takwa. Maka apabila seorang tumbuh takwa dalam jiwa dia, maka dia boleh buka pintu apa tu? Pintu kebaikan, pintu kebahagiaan, pintu benda baik-baik dan dia panggil semua benda yang kita ingin dan kita cinta, sama ada di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Maka di sini pengarang Bukhari beberapa hadis tentang masalah dia panggil hebat dan besarnya takwa sampai Nabi ni dia panggil ambil pesan. Maka satu sabda Nabi ketika Nabi pergi buat haji sebagai haji dia panggil apa hajjatul wada', haji selamat tinggal. Maka Nabi buat haji sekali ni ya. Lepas daripada Nabi kelik selepas selesai buat haji, maka duduk dalam 2 bulan lebih-lebih saja maka Nabi meninggal dunia. Sebab itulah dinamakan haji ni haji selamat tinggal. Maka dalam masa Nabi buat haji banyak Nabi pesan. Salah Nabi tahu dah kata dia ni, dia panggil lepas pada ni Nabi akan meninggal dunia. Dan akan tinggal umat dia. Sebab tu tidak ada benda yang baik maka Nabi pesan. Lebih lagi ketika baca khutbah di pada Arafah dan di tempat-tempat yang lain lagi ni banyak Nabi pesan kepada umat dia. Maka daripada benda Nabi pesannya, Nabi kata ittaqullah, takut olehmu wahai umatku semua akan Allah. Dalam hidup kamu ni takutlah kepada Allah. Di mana saja kamu berada takutlah kepada Allah. Bukan pilih takut dak. Dia duduk dalam masjid takut ke Allah. Dah nak pengupak tak berani, nak buat tu tak berani. Tapi apabila keluar daripada masjid, duduk di gerai, duduk di kedai kopi, duduk di rumah, maka buat benda-benda tak baik, maka ini orang panggil tak ada takwa. Takwa kepada Allah, ia tak kira tempat. Di mana saja berada, ia sentiasa takut kepada Allah sama. Duduk masjid takut kepada Allah. Dia tak buat benda hak Tuhan larang. Kelik daripada masjid tengah-tengah jalan, dia tak ada buat benda hak Tuhan larang. Tiba-tiba butir rehat di gerai dan di bawah pang lagi ke bawah pang apa-apa pun, dan maka dia tak buat benda hak Tuhan larang. Duduk di kedai kopi pun sama juga. Kalau di rumah seorang diri, tak ada siapa bersama dia, maka dia tak buat juga hak Tuhan larang. Ini takwa. Kalau gitu takwa ni bukan tempat ke tempat dak, bukan setiap tempat dan juga setiap masa. Tak kira musim panas takut kepada Allah, musim sejuk takut kepada Allah. Masa mana dia ada, malam, siang, pagi, petang takut kepada Allah. Nabi takut olehmu akan Allah. Kemudian wasallu khamsakum, dan hendaklah kamu sembahyang 5 waktu lah sehari semalam. Hak Tuhan fardu di atas setiap orang mukallaf, lelaki dan perempuan. Patu wasumu syahrakum, dan hendaklah kamu puasa bulan Ramadan. Patu wa'addu zakat amwalikum, dan tunailah, keluarlah zakat harta kamu, sama ada harta sipar ataupun harta meniaga, ataupun harta tanaman yang wajib keluar zakat. Maka keluarkan zakat. Wa adhi'u umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Supaya nak jaga tak siwi pecah belah, supaya nak jaga tak siwi hara-hara, maka patuh dan taat kepada pemimpin selama benda yang suruh tu tidak dan bukan maksiat. Tak salah dan bukan maksiat. Maka Nabi kata takut olehmu akan Allah, dan puasa dan semayalah 5 waktu sehari semalam, dan hendaklah kamu puasa bulan Ramadan, dan tunailah zakat harta kamu, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Jawabnya tadkhulu jannata rabbikum, nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu di akhirat kelak. Kalau gitu mari dengan bentuk pesan. Maka
kita tahulah para ibu bapa semua, saudara-saudari, benda yang seorang nak pesan ni, dia tak pilih pesan dia panggil benda-benda yang tak ada faedah dak, atau benda yang mereka panggil sia-sia dak. Kita nak pesan satu benda kepada orang, pilih benda pesan benda yang penting. Benda yang paling dia panggil baik sekali. Itulah kita pesan dengan benda tu. Tu. Maka Nabi pun support juga. Bahkan Allah pesan suruh kita takwa. Tuhan wasiat suruh kita takwa. Maka Nabi pun mari sambung, mari menguatkan lagi. Nabi pesan sungguh-sungguh pesan dalam hidup dia supaya kita umat dia ni dan bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab nak kita berjaya, nak kita butung, nak kita ni panggil bertuah dunia dan akhirat. Sebab tu para ibu bapa semua, saudara-saudari, kita semua ni kena usahalah. Usahalah supaya dia panggil apa? Kita buatlah apa sahaja daripada amalan, tak lain tak tidak supaya nak tumbuh takwa dalam jiwa kita. Jikalau sungguh-sungguh dan benar-benar kita nak berjaya, nak selamat, nak bahagia dunia dan akhirat. Baik. Kemudian kata pengarah kita, dia kata apa? Wa'lam akhil habib, ambil tahu saudaraku yang dikasihi, anna taqwa la ta'ti illa bi khair. Akan bahawa bermula takwa itu dia tak bawa datang kepada kita, dia tak ambil benda memberi kepada kita. Ni takwa ni malaikat benda baik. Ajilan kana au ajila, sama ada benda baik ni cepat dapat ataupun lambat dapat. Yang penting benda baik mesti mari jemur kita. Jikalau kita ni sungguh-sungguh dan benar-benar ada takwa. Maka cerita dah kita royak dah bawah ni beberapa cerita. Bahawa seorang dia takwa ada ni, ia akan mari cari dia benda baik-baik. Maka di sini wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini pengarah kita dia bawa datang satu perkataan daripada Abdullah, seorang sahabat yang mulia lah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah kata kana, dia kata ra'a sayyiduna Musa alaihi salam rajulan jalisan fi zillil arsh. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia kata pada satu ketika ni Nabi Musa ni alaihi salam dia lihat akan seorang lelaki yang duduk di bawah bayar arsh. Dia lihat. Dan Nabi Musa lihat akan seorang lelaki duduk di bawah bayar arsh. Faqal, maka kata Nabi Musa, kata ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, man hadha, siapa itu tu? Orang yang butung tu, orang yang bertuah tu, orang yang dapat baik tu. Siapakah dia ni tak ada kena panas matahari. Duduk bawah bayar arash selama tidak dapat apa-apa daripada benda yang susah payah dan haru-haru di padang mahsyar. Maka Tuhan jawab, kalau Nabi Musa tanya siapa orang tu ya Rabb, wahai Tuhanku, maka orang panggil apa ni? Tuhan pun jawab. Hadza 'abdun la yahsudun nasa 'ala ma atahum min fadlih. Ini ialah seorang hamba yang dia tak ada pernah rasa berdeki kepada mana-mana manusia apabila dia dapat lebih daripada dia. Jadi hidup dalam masyarakat ni tak ada siapa sempurna. Orang ni lebih segini ya kurang segini. Orang ni lebih segini ya kurang segini. Tu. Tapi yang ni seorang hamba ni yang duduk bawah bayar arash ni, tak kira sesiapa daripada manusia yang dapat nikmat lebih daripada dia. Orang alim daripada dia, ia tak berdeki. Orang kaya pada dia, ia tak berdeki. Orang jangok daripada dia, ia tak berdeki. Orang yang suara sedap daripada dia, ia tak berdeki. Orang mulia daripada dia, orang hormat belaka, ia orang tak hormat, ia tak berdeki. Keturunan orang lain lebih tinggi, lebih molek daripada dia, ia tak berdeki. Orang lain dapat isteri lebih jangok daripada dia, ia tak berdeki. Tubuh orang lain molek daripada dia, ia tak berdeki. Banyak daripada nikmat-nikmat yang ada di orang lain yang tidak ada daripada dia, dia tak ada pernah rasa berdeki pun. Tu ini baik.
baik dia, bersih hati dia, comel. Nah, jadi dia tak deki kepada orang. Tak deki kepada orang lain. Walaupun apa saja yang orang dapat dia tak dapat. Tuhan beri kepada orang lain dan Tuhan tak beri kepada dia. Dia tak pernah rasa deki. Itu yang pertama, sebab yang wa'u dia tu selamat daripada hara-hara, fitnah dan panasan matahari di akhirat kelak. Yang pertama, tak deki. Dan di hari ini banyak dalam masyarakat kita, dan lebih-lebih lagi di kalangan perempuan dan lelaki pun sama juga. Nah, deki kita hari ini. Dan nampak orang lain jual laku pada kita, deki dah. Nah, nampak orang lain jual harga ni, kita pergi murah daripada dia supaya laku barang kita. Dan bukan deki biasa, tak siapa akan buat khenak. Nah, buat khenak zalim dah. Nah, gimana sihir, mana tu bohong pula dah. Tu kau besar dosanya. Nah, tu. Ai nak tahu deki pucuk daripada deki. Maka orang deki ni seolah-olah dia tak beriman dengan Tuhan. Seolah-olah dia tak yakin dengan rezeki yang Tuhan janji nak beri. Nah, dan deki ni satu maksiat yang besar, yang pertama yang menyebabkan celaka oleh iblis. Iblis ni orang bukan biasa. Iblis ni pada asalnya orang baik. Makhluk baik daripada jin. Siapakah dia ni pada asal duduk di bombing. Dia di bombing, tak bombing ni. Tapi wak ngam juh dia, wak ngam banyak ibadat dia, maka Tuhan akan naik ke langit. Duduk dengan sekali para malaikat. Tu hebatlah tu, Tuhan akak dia. Tak ada orang lain seperti dia yang Tuhan akaknya. Nah, tak tahu berjuruh dia. Tu. Kalau gitu, sebab satu je yang buat dia celaka. Deki. Ialah dia deki kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal ketika Tuhan suruh sujud tu bukan sujud ibadat. Sujud hormat saja. Nah, supaya kita jumpa, kita lalu mari dalam jumpa kita hormat kepada dia. Assalamualaikum gitu ya. Tapi dia perasaan kata dia lebih. Perasaan kata dia lah orang panggil Adam kena tunduk ke dia. Nah, yang dia deki kepada peringkat yang Tuhan bagi kepada Nabi Adam. Nah, sebab itulah dia lawan Allah. Nah, tu. Kalau gitu deki ni, nah, maksiat yang pertama dan maksiat yang paling bahaya. Nah, kadang-kadang wa'wi celaka selama-lamanya. Dan deki ni dia tak bawa datang malaikat benar jahat. Orang yang deki ni, ya wak kena diri sendiri. Yang sebenar pun duk sedih, duk susah, tak menyerah tidur, pening kepala, tak senang, macam-macam duk deki ke orang lain. Cuba tak deki. Nah, senang nak tidur ni dia menyerah molek, tak ada apa-apa. Kalau itu menekin sebahaya-bahaya menyakit lah. Nah, maka kita jangan ada diri kita. Nah, tahu sudah kata dia ni punca besar yang buat wisara itu celaka jika ada. Nah, maka orang yang tak ada, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah banyak-banyak. Nah, dan dia kalau ada usaha kubat buaikan. Nah, tu. Itu yang pertama. Patu wa barra biwalidayhi. Dan sebab yang kedua yang buat dia selamat senang di pada mahsyar ni, nah, tak ada kena panas matahari, tak ada dapat menyakiti fitnah apa-apa. Nah, sebab dia ni seorang lelaki yang bersangat buat baik dan taat kepada ibu bapaknya. Nah, maka ibu dan bapa ni dia panggil apa? Anak koci pitu syurga. Nah, maka mana-mana anak lelaki ke perempuan ke, nah, tak kiralah dia mati dulu ataupun ibu dia bapa dia mati dulu, tapi syarat satu ya, ibu dia kena redha, ayah dia kena redha. Jikalau ibu dia tak redha, ayah dia tak redha, sama ada ayah mati dulu, ibu mati dulu ataupun dia mati dulu, maka orang itu tu payahlah nak masuk syurga. Kadang-kadang tak bahu syurga. Nah, tu. Jikalau dia ni dia panggil tak taat dan tak buat baik kepada ibu bapa. Nah, dan yang ketiga, wala yamshi bin namimah. Dan seorang ini ni dia tak biasa pelagor orang. Buat orang balas kelahi. Gip kecil orang ni goyak kepada orang ni kata apa? Seorang lagi ni duk kata kamu gini. Dia guna lidah dia untuk pelagor orang balas kelahi. Nah, ini sejahat-jahat manusia. Nah, sebab apa? Semata-mata balah tu pun jahat dah. Bagaimana kita mempelagor orang buat balah kelahi lebih lagi. Maka daripada orang yang suka pelagor orang, wibalah kelahi, dan dia ni
celaka dan jadi ahli neraka kekal selama-lamanya ialah Ummu Jamil. Ummu Jamil ni isteri bagi Abi Lahab. Abi Lahab ni pak saudara Nabi lah, Abi Lahab. Maka Tuhan cerita dalam Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Isteri dia tu masuk neraka sekali dengan dia juga, dan diikat dengan tali daripada api. Ditekuk dia tu, seksa. Sebab apa? Sebab seorang perempuan ni suka pelagak orang ni balas kelahi, orang membunuh, bertakir, berkatak begitu masa dia hidup dulu. Kalau gitu, sifat pelagak orang ni sifat orang kafir pada asal. Sifat orang yang jahat-jahat daripada makhluk, daripada manusia. Maka tak layak, tak comel, tak patutlah kita orang beriman dan nak pergi pelagak orang berbalas kelahi, jangan ada pada kita. Sebab apa? Sebab ini sifat orang yang celaka. Tapi orang ni beruntung sebab apa? Yang pertama, dia tak bersedekah kepada sesiapa yang Tuhan beri nikmat lebih daripada dia, dan dia ni dia panggil sangat-sangat taat kepada ibu bapa dia, dan dia tak pasal pelagak orang berbalas kelahi. Itu puncanya. Baik, itu Tuhan jawab ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tanya pula, qal ya Rab ayyul amali ahabbu ilaika an a'mala bih. Maka ya Allah, amalan apa yang kamu paling suka sekali? Cuba kamu bagi tahu kepadaku ya Allah. Sebab apa? Sebab aku nak beramal, aku nak buat benda tu. Amalan banyak. Amalan banyak. Ya, dalam agama kita banyak pada para ibu bapa semua banyak amalan. Ni baik, ni baik, ni baik. Oh, banyak amalan baik. Dan kadang-kadang kita tidak boleh buat semua. Sebab masa tu pendek, kita torok, kita ada tanggungjawab banyak lagi. Kita boleh buat semua. Sebab tu di sini pun Nabi Musa tanya Allah. Dia kata, ya Allah, amalan tu ya banyak, tapi dalam banyak-banyak tu, amalan mana hak mu suka? Supaya apa? Supaya aku nak buat benda tu. Nabi Musa tanya daripada Allah, supaya nak dengar jawapan daripada Allah, supaya nak beramal. Sebab yang gini, sebab mana apabila kita buat amalan hak Tuhan suka, maka Tuhan akan cinta kepada kita. Tuhan akan kasih kepada kita. Maka jika Tuhan kasih sayang kepada kita, maka ia redha kepada kita. Dan apabila Tuhan redha kepada kita, maka kita butung. Tuhan duduklah jaga Tuhan masa hidup di dunia. Duduklah nikmat Tuhan ketika Tuhan alam kubur. Dan duduk dalam panggil apa ni, pandangan Tuhan apabila bangkit di akhirat kelak, dan akan masuk syurga Allah, dapat nikmat kekal abadi abada. Maka tanya amal apa? Supaya kita lah, dia kalau kita nak ambil hati seorang, nak dia kenal kita, nak dia orang panggil apa, mudah dengan kita, nak dia ni mudah tolong kita, nak dia macam-macam, kita kena buat benda hak dia suka sekali. Walaupun benda ni tak besar sekali, dia orang lain tu benda ni buat, dia orang lain, tapi dia kena. Sebab apa? Sebab kita manusia ni sebagai nak banding lah, kena benda tak sama, tak serupa. Kadang-kadang kita bahasa benda ni besar ni, tapi hak kita nak dia kena kita tu, dia tak kena kepada benda ni. Maka walau kita benda besar sekalipun, harga mahal sekalipun, kita tak dapat hati dia dah. Sebab apa? Dia tak kena, dia tak minat. Tapi jika kita pergi ikut orang minat, hak tu kena benar-benar. Tapi orang ni dia minat benda ni. Halah dia tak mahal ni benda. Harga murah ya, tapi dia kena benda ni. Dengan makna kita kena beri benda ni ke dia, barulah dia tu orang panggil seronok. Maka Tuhan pun sama juga. Dalam amalan semua tu Tuhan kena belaka. Tapi dalam ramai-ramai, banyak-banyak amalan, ada pula amalan yang Tuhan lebih suka sekali. Sebab tu Nabi Musa tanya sini, supaya apa? Supaya nak tahu dalam amal, supaya nak Tuhan cinta kepada dia. Ni pun supaya kita boleh tahu amalan mana ke daripada amalan baik yang apabila kita buat Tuhan suka. Kita kena buat tu. Buat tu banyak. Tu dia para ibu bapa semua. Maka Tuhan jawab. Ni Tuhan jawab sendiri yang sudah. Tak ada jawab melalui sesiapa malaikat dah. Tak ada jawab melalui orang panggil ilham masuk dalam hati dah. Jawab sudah.
Nah, itu dia jawab. Jawab kata mana? Qal tadhkuruni wa la tansani. Hak ni lah aku paling kenal sekali. Amalan ni lah aku paling kasih sekali. Ialah apa ni? Mung sentiasa sebutku dan jangan lupa aku. Allah Akbar. Kalau gitu, saudara-saudari muslimin, muslimat, para ibu, para bapa, ambil tahu dengan secara yakinnya, nah, sebaik-baik amalan hak Tuhan lebih suka sekali, nah, apabila hamba dia buat ialah banyak sebut dia. Sebut Tuhan banyak. Aib zikir banyak. Nah, itu dia. Sama ada kita kata kan, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil masa luar kita ada dalam hidup kita. Bahkan we ada istiqamah, we ada wiri, we ada setiap hari. Walaupun pendek masa, yang penting buat sama-sama. Hak ni lebih kesan daripada buat banyak tapi buat tak lama. Nah, buat sama-sama ni lah yang berkesan. Buat sama-sama. Walaupun sikit. Nah, itu. Maka saudara semua, saya rasa tidak ada amalan yang seperti zikir. Tak ada amalan. Sebab apa? Sebab walaupun kita jahat, walaupun kita ni tak bukan hamba Tuhan yang baik, walaupun kita ni sentiasa buat dosa sama-sama, nah, walaupun kita ni dia panggil apa teruk sangatlah, dia panggil apa kelakuan kita. Nah, tapi bila masa sahaja kita sebut Tuhan, maka Tuhan sebut kita. Allah. Nak cari mana amalan semacam ni? Kita puasa. Ya. Comel baik bagus, tapi Tuhan tak sebut. Kita semaya. Nah, ada dia juga dan buat hal lain lagi. Tapi apabila kita berzikir, nah, tersebut nama Tuhan, Tuhan sebut nama kita. Hebatnya. Pak kita siapa kita? Makhluk yang tidak ada apa-apa. Makhluk yang lemah, yang pakai, yang penuh dengan kekurangan. Nah, berhajat kepada pertolongan Tuhan sama. Tapi walau begitu pun dan tersebut Tuhan, Tuhan sebut kita. Ni hebatnya. Nah, lagi pula ada dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Ahabbul kalami ilallah subhanallahi wa bihamdih. Sekasih-kasih lafaz yang seorang berlafaz tu baik dengan mulut dan lidah dia tu, hak Tuhan lebih kenal sekali ke apa? Subhanallahi wa bihamdih. Maka jika kita kata subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, Tuhan cinta kepada kita. Sebab apa? Sebab kita buat benda yang kenal sekali. Ya, hak Tuhan kenal sekali daripada benda yang keluar daripada mulut lidah kita ni ialah kalimah subhanallahi wa bihamdih. Dan kalimah subhanallahi wa bihamdih, kehebatan dia bukan sekadar tu saja dah. Banyak kehebatan dia. Yang pertama, Nabi kata wa murah rezeki. Wa pitu rezeki wi keluar. Nah, dapat ampunan daripada Allah. Tuhan hapus semua dosa walaupun seperti buih-buih di laut. Ampun diampunkan jika kita kata subhanallahi wa bihamdih 100 kali sehari semalam. Nah, lagi pula Tuhan sangat-sangat kasih saya sekali kepada orang yang sentiasa kata subhanallahi wa bihamdih. Dan lagi pula siapa kata subhanallahi wa bihamdih, kata sepatah tanah sepahung dalam syurga, tanah pertama. Kata 2 patah 2 pahung, 3 patah 3 pahung, 4 kali kata 4 pahung tanah. Nah, Tuhan suruh ada orang tugas tanah di tanah. Kata sekali tanah sepahung. Kata 2 tanah 2. Nah, ada. Maka saudara para ibu bapa semua, di mana kita tanah itu? Jawabnya dalam syurga. Ya gini para ibu bapa. Supaya dunia ni lah. Misalnya kita beli tanah sekeping. Nah, jadi kebun kita dah lah. Maka kita tanah. Dia tanah hak kita. Dia hak kita hak nak makannya. Kita yang boleh makan sebab kebun kita. Nah, kita tanah, kita cara biru sampakah besar, sampakah keluar buah, kita akan makan sebab faham kita tanah. Juga pertama, di syurga, kita lah yang akan makan sebab kita tanah. Orang lain tak boleh makan orang lain sebab dia tak tanah. Kita hak tanah ni lah depan kita boleh makannya. Ada. Patut duduk mana pertama ni? Dalam syurga. Maka kalau gitu, kita akan masuk syurga. Cerak akan masuk syurga. Sebab tu membanyakkan kata subhanallahi wa bihamdih. Membanyakkan kata. Nah, ada. Baik, itu
hak jawapan daripada Allah bagi soalan Nabi Musa yang tanya, amalan apakah yang engkau paling suka dan kasih dan kenal sekali? Maka Tuhan jawab, sebut akan daku, ingat akan daku, jangan lupa aku. Itu jawapan Allah. Lepas pada tu pula Nabi Musa tanya lagi. Nabi Musa tanya lagi. Dia katakan, ayyu ibadika khairun amala, ya Allah. Di kalangan hamba engkau semua tu, hak mana yang paling baik sekali ia buat, ia beramal? Tu dia. Ramai-ramai tu ya ada orang yang buat. Maka ramai-ramai yang beramal tu, amalan mana hak lebih baik sekali? Tu tanya. Maka Tuhan jawab. Dia kata, man la yakdzibu lisanuh, ialah orang lelaki atau perempuan yang lidah dia tak bohong. Tak bohong lidah dia. Dalam cakapan dia, dalam hidup dia, ambil pagi sampai gelap, ambil gelap sampai cerah, dia tak bohong. Ini sifat Nabi. Maka orang yang bersifat dengan sifat Nabi ini hebatlah, hebat benar-benar. Hebat sungguh-sungguh. Maka Nabi ini semenjak beranak dia sampai akhir nyawa dia yang mati, tak pernah keluar satu kalimah pun yang bohong, yang tak sungguh daripada mulut dia. Tu. Ni hebat. Kalau gitu orang tak bohong ni, orang panggil pun luar biasa. Tuhan sangat-sangat cinta dan redha. Wala yafjuru qalbuh, dan hati dia tak jahat. Hati dia tak fikir nak wajah ke orang. Hati dia tak fikir nak buat kena orang. Hati dia tak deki kepada orang. Hati dia ni tak dendam marah. Nanti hari nak balas. Hati dia baik. Hati dia bersih, hati dia comel, hati dia kanak kebaik kepada orang, kanak baik kepada orang lain, hati dia siaplah kepada orang lain. Ini hati yang lagu ning lah hak Tuhan kenal sekali ni. Tu lebih-lebih lagi ada sifat siaplah kepada orang. Maka ni sifat Nabi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi rahmat belaka. Kepada binatang Nabi rahmat, kepada pokok kayu Nabi rahmat, kata kepada manusia. Maka Nabi ni rahmat bagi sekalian alam. Maka alam ni masuk belaka, masuk manusia, masuk jin, masuk panggil binatang, masuk pokok kayu, masuk bukit bukau, masuk air laut, air sungai, masuk habis tumbuh-tumbuhan. Itu alamin semua, sampai ke malaikat pun daripada alamin. Maka Nabi rahmat bagi sekalian alam. Kalau kita hati dia baik, patu wala yazni farjuh, dan kemaluan dia ni tak ada pernah berzina. Sama ada dia panggil zina di sini ni, zina yang maklum pada syarak, iaitu dengan berlaku pet sampan setubuh dengan lelaki jika ia ni perempuan, dan dengan perempuan jika dia lelaki, yang dia panggil apa, berlaku setubuh, berlaku jima, berlaku wati dengan tidak melalui akad nikah kahwin. Zina belaka dinamakan zina. Itu zina yang pertama. Zina yang kedua, zina dengan tangan. Dia mengeluarkan air mani dengan tangan, ataupun dengan benda-benda yang lain lagi. Kalau gitu nak ayat apa ni? Nak ayat kata orang ni hak Tuhan lebih suka amalan dia. Yang pertamanya, lidah dia tak bohong, hati dia tak jahat, hati dia bersih baik comel, dan kemaluan dia pun tak ada muntin. Tidak ada benda orang panggil apa? Kemaluan dia bersih daripada buat benda hak Tuhan lagi. Sama ada zina, yang halal dan zina hak besar. Ada. Lagi pula mukminun fi khuluqin hasan, dan dia orang beriman dan serta orang panggil akhlak yang mulia, akhlak baik dia. Ada dia kecek lembut-lembut. Ini kalau gitu ini kelakuan hamba Tuhan yang Tuhan suka, hak Tuhan redha. Kemudian Nabi Musa tanya lagi, wa ayyu ibadika syarrun amala, ya Allah, mana dari ramai-ramai hamba-mu ni, hak mana hak lebih jahat amalan, hak mana hak lebih pun lebih buruk perbuatan dia. Maka Nabi jawab, maka Allah jawab, qal fajirun fi khuluqin sayyi, orang yang jahat dan akhlak buruk. Dia jahat dah, akhlak buruk pula dah.
Nah, tu. Bahung berahi tipu orang suka, wak kena orang ni dia panggil apa adat dia. Tu. Kalau gitu jahat dia. Nah, mata dia jahat, telinga dia jahat, hati dia jahat, kaki tangan dia jahat. Lagi pula akhlak pun buruk. Nah, kasar, tidak ada sifat sia belah. Nah, maki. Nah, akhlak-akhlak yang buruk. Lagi pula jifatun bil lail battalun fin nahar. Lek malam sebab bangkai. Lek malam sebab bangkai. Ai tidur sekarang. Ai tidur dengan tak ada ibadat. Nah, jadi tidak ada beza di antara dia dengan binatang. Binatang masuk waktu malam tidur. Tak ada ibadat, siapa cerah? Maka orang yang buruk amalan di sisi Tuhan, yang pertama jahat dan akhlak dia buruk, itu yang pertama. Yang kedua ni ialah dia ni apabila masuk waktu malam supaya bangkai, supaya benda mapuh. Mana apa? Tidur telak. Nah, tidur telak. Subuh-subuh pun tak bangun dah. Nah, bangun tu. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 baru bangun. Lepas tu, itu waktu malam. Yang tengah hari, battalu fin nahar. Ataupun beberapa waktu hari ni, malah kerja. Malah kerja, duduk saja. Makan tidur, itu makna begitu. Orang ini ni, Tuhan paling benci sekali. Tuhan paling tak suka benar-benar dalam perbuatan dia. Ada. Allah Akbar. Ya Rabbana. Baik. Kemudian pengarang kita dia wa'ari pula. Dia kata waqala Ka'bun al-ahbar. Maka kata oleh seorang ulama tabi'in nama Ka'b al-ahbar. Dia kata mana? Dia kata inna lillahi daran min zamardud. Min zamardah. Zamrud lah kita baca mudah kan mazhab daripada zamrud. Au lu'lu'ah atau daripada permata. Dia panggil kai apa? Muk apa dia. Jadi sesungguhnya bagi Allah ada satu mahligai daripada zamrud dan lu'lu' fiha 70,000 dar. Nah, dalam tu ada apa? Ada 70,000 buah rumah pula. Le astana tu, astana besar. Patu dalam kawasan astana tu ada sepuluh rumah pula 70,000 util rumah. Wa fi kulli darin 70,000 bait. Dan setiap rumah tu ada 70,000 bilik. Allah. Besar mana tu? Mahligai yang ada di dalamnya, nah 70,000 panggil rumah. Nah, dan dalam rumah tu ada pula 70,000 bilik. Itu besarnya. La yanziluha illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Maka tempat ni la syurga binaan ini, nah, untuk siapa? Tak akan dapat, tak akan masuk di duduk malaikat. Nah, beberapa orang. Yang pertama nabi. Nabi masuk duduk situ. Nabi. Asal nabi tak kira nabi mana-mana pun. Yang kedua siddiq, ialah orang siddiq. Yang ketiga orang syahid, orang mati syahid. Yang keempat au imamun adil, ialah pemimpin yang adil. Ini orang yang keempat. Dan yang kelima au rajulun hakama fi nafsih, ataupun rajulun seorang bukan kanak sini bukan lelaki, seorang yang menghukum pada dirinya. Kalau gitu bina ayam besar tak ni tu, nah, Tuhan sedia untuk 5 orang saja daripada manusia. Yang pertama nabi, yang kedua siddiq, yang ketiga syahid, yang keempat imam adil, pemimpin yang adil, yang kelima orang yang menghukumkan atas diri sendiri. Maka para sahabat tak faham, atau orang anak murid dia ataupun orang dengar kalimah ni tak faham. Maka tanya, wamal hukmu fi nafsih, apa hukum di atas diri sendiri? Aku mana hukum? Maka ia jawab, ialah allazi yu'radu lahul haramu fayatrukuhu makhafatallahi azza wa jal. Nah, ialah orang yang apabila mari dihadapi benda-benda haram,
orang mari tawar benda ni, maka dia mari timbang di atas neraca agama, mari hukum, mari timbang. Kata benda ni haram ke halal. Ai bukan wak selalu dah. Nampak ni orang labor ni, buat selalu dah. Nampak ni yang berjaya ni, buat sudah dah, bukan begitu. Jadi, dia dengar benda-benda baik apa-apa, tapi belum dia nak buat kerja tu, dia mari timbang dulu di atas neraca agama, hukum syarak. Ai boleh buat atau tak boleh buat. Halal atau haram. Maka jika kalau mari timbang pun haram, walau dah pelabur berjuta-juta pun dia tak buat. Timbang mari pak haram, walau benda ni wak dia jadi besar pun dia tak buat. Nah, mari timbang pak tiba-tiba hukum syarak kata haram, maka walau benda ni wak dia ni mulia, wak dia hormat ke dia tak buat juga. Nah, mari timbang pak tiba-tiba haram, walau benda ni wak dia selamat daripada apa-apa, dia tak buat. Nah, kalau gitu apabila letak suatu kerja di atas diri dia ni, sama ada yang mari cari ataupun orang yang follow ke dia tak ada segera buat dak. Bahkan dia mari timbang di atas neraca agama dulu, halal atau tidak. Maka jikalau halal maka dia buat, jikalau haram dia tak buat. Walaupun betul tu kalau dia buat gak dia ni butung air pada zahir tu, dia ni berjaya ai pada zahir tu, dia tu kedai ai pada zahir tu, tapi dia tak buat. Kenapa? Salah dengan hukum Tuhan. Maka hak ni orang ni dah ni akan masuk duduk di mahligai hak ni. Tu kalau gitu mahligai yang besar semacam ni dibuka untuk kita semua orang beriman ni. Jadi kalau kita nak buat supaya hak ni, yang pertama lihat hadis kita Nabi, lihat hadis juga ni. Hak ni Tuhan pilih khas. Yang kedua ni ada okat juga sedih, tapi payah yang dia payah benar-benar. Tapi ada okat. Yang pentingnya kita jadilah hak manusia dah lepak tu. Hak manusia lepak tu. Tapi payah belaka tu, hak belaka suknya. Hak belaka suk tu saya dibuka luar untuk kita semua. Nabi tak ada dah. Sedih ni dibuka untuk beberapa orang saja daripada manusia. Sebab payah nak sampai pekat sedih. Dan syahid pun supaya juga, bukan buka untuk orang semua. Walaupun orang panggil peluang tu dibuka buat semua, tapi nak terbuka semua orang boleh buat dak. Dan imam adil, pemimpin yang adil ni pun supaya orang boleh hadir belakang pemimpin, tapi nak jadi itu bukan semua orang jadi dak. Tapi orang yang apabila mari teliti di atas dia, letak tadi satu benda tu kerja, satu orang panggil jawab tak, satu orang panggil benda-benda mana-mana dia mari timbang dulu. Hak ni berlaku atas setiap orang dalam hidup kita, dalam masyarakat ni. Tu. Kalau gitu kita buat lagu ni, insya-Allah kita selamat, kita berjaya buat lagu ni. Mari benda kita nak buat dah ni, nampak untung ni, nampak berjaya ni, nampak selamat ni, nampak orang panggil apa ni? Nampak dapat benda baik-baik ni. Tu dia. Tapi jika mari timbang timbang sini ni ilmu kita timbang sendiri. Jikalau kita pandai, dan jika tak pandai, pergi tanya orang alim-alim, daripada ustaz, daripada bapa, daripada orang yang tahu hukumnya, tanya. Kalau nyata kata salah, tinggal tak boleh buat. Kita mengutamakan Allah daripada makhluk, daripada dunia. Kita utamakan akhirat daripada dunia. Ini sifat orang yang butung, sifat orang berjaya. Baik. Lepas daripada tu, saudara semua, kata pengarah kita, dia kata wa'lam akhil habib, dan ambil tahulah saudaraku yang dikasihi, annallaha ta'ala ma'ak, akan sesungguhnya Allah tu bersama kamu setiap masa. Kita tak sunyi daripada Allah. Tuhan tahu semua gerak-geri kita. Tuhan tahu semua benda yang duk terlintas dalam otak kita, dalam hati kita. Tak kira benda apa-apa, benda tak pakai, benda sia-sia, benda haram, benda kebajikan, benda baik, tak baik yang terlintas dalam otak kita, dalam hati kita, semua Tuhan tahu. Tuhan bersama kita panggil sepanjang masa. Duduk di laut Tuhan tahu. Duduk di rumah Tuhan tahu. Duduk di atas langit Tuhan tahu. Duduk di patak bumi Tuhan tahu. Duduk patak laut Tuhan tahu. Di mana Tuhan tahu belakang.
wala yakhfa alaihi syai'un min amrik, dan tidak sunyi sesuatu pun daripada perbuatan kamu. Tak sunyi, Tuhan tahu belaka. Nah, Tuhan kamu buat baik, Tuhan tahu. Hala sekali pun Tuhan tahu. Nah, kamu buat jahat, Tuhan tahu. Di mana saja kamu buat, Tuhan tahu belaka. Tak boleh susu. Nah, walaupun manusia tak ada siapa tahu. Abang kita tak tahu, adik kita tak tahu, ayah kita tak tahu, nah, bapak kita tak tahu. Nah, kena-kena orang ni, anak-anak ni, hak pasal lebih sikit, hak pasal malas sikit, ayah suruh semaya, nah, tak semaya. Bapa tanya semaya lagi, semaya dah. Padahal Tuhan tak semaya kali. Kata apa? Ayah tak lepas dah di ayah tu. Tapi Allah tahu. Kata kita tak semaya. Orang yang curi, nah, walau tak siapa tahu pun kata dia bercuri, tapi Tuhan tahu kata dia bercuri. Orang yang menipu, nah, dalam jual barang, tak kira lah, barang makan, barang pakai, barang apa. Nah, walaupun orang beli, nah, orang yang kedai apa semua tak tahu kata dia tipu. Nah, ada dia, tapi Tuhan tahu. Nah, orang yang orang berjual yang bohong dan apa zahir, siapa kan bersumpah dengan kadang-kadang, noh, sungguh ni, nah, kita tak boleh poh ni. Tolong demo penuh-penuh tolong ni. Tu dia mulut tolonglah mulut tu. Royak ni. Nampak sungguh, siapa kan bersumpah kadang-kadang. Padahal Tuhan tu makan labur lipat ganda dah letu tu. Nah, tapi Tuhan tahu. Manusia tak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita berkasi, dia buat kerja dengan orang. Nah, kita belok, kita tipu. Tak benar kita ada kerjaan kita. Belok belakang. Sini belok, sini belok, sini belok. Untuk apa? Untuk nak dapat harta benda orang panggil boleh kepada kita. Nah, ada dia. Orang lain rugi, orang lain rusak ikut dia. Nah, dan perbuatan kita tak ada siapa tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Nah, kita pergi misalnya, pergi mengair. Kita sakit misal kata. Lepas tu, laki ni penuh dengan khocang orang, pergi ikan. Lama, maka pula masuk dalam khocang. Mula-mula mengair luar, masuk dalam khocang. Dan boleh ikan besar. Ikan dalam khocang, mudah boleh ikan dalam khocang. Nah, dia boleh pak, ikan makan. Minta luar, boleh dia panggil supaya mengair boleh. Nah, ada dia. Tak ada siapa tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, dan kena-kena orang berzina, menusuk kepada orang, kena atas bukit, zina atas bukit. Benar di patah, kadang-kadang sewa risok, wak, dia panggil di situ di sini. Nah, ada dia menusuk daripada orang lain. Ya, tak siapa tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, semua kerja buat kita Tuhan tahu. Sama ada yang baik dan yang tak baik. Nah, orang yang sedekah, nah, itu dia tolong orang. Nah, itu baik duit pergi bui dengan tak ada siapa tahu kata siapa bui. Ya, manusia tak tahu, tapi Tuhan tahu kata orang tu bui. Nah, ada kena orang orang susah ataupun anak yatim. Nah, duk dekat ada cemas, susah nak makan tak ada. Maka ambil buk banci, pergi perat semut, tanakan. Pergi perat pam tiba-tiba penuh duit orang masuk. Tak tahu tak siapa tahu. Siapa masuk. Tak nak sampai mampu. Tak bisa berjumpa. Tapi Tuhan tahu kata siapa pun. Siapa. Nah, kalau gitu, apa sahaja daripada amalan kita, hak kita buat ni hak baik, daripada halus sekali, siapa besar sekali, walau tak ada siapa tahu pun Tuhan tahu. Cukup dah kita buat amalan ni. Sebab kita buat bukan kerana manusia, kita buat kerana Allah. Maka dah Tuhan tahu cukup dah kan. Itu. Dan juga sebaliknya pula segala maksiat. Maksiat ni ya tak ada orang. Tak ada orang yang berakal, dan orang yang ada iman sikit banyak, nah dia suka buat maksiat dapat orang tak ada orang. Dan sebab apa? Maksiat benar keji. Nak tak comel. Dan fitrah tak boleh terima. Sebab tu rupanya nak kena menusuk. Nah, tapi walau begitu pun, nah, kadang-kadang sulit di mata orang, tapi ambil tahu tak sulit di sisi Allah. Tuhan tahu belaka. Nah, sebab tu pengarang kita katakan la yakhfa alaihi syai'un min amrik. Tidak sulit, tidak sunyi dah di atas Tuhan tu oleh sesuatu pun daripada kerja buat kamu. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan bermula Allah serta kamu di mana saja kamu berada.
tah darat, tah udara, le air, le hutan, le bandar, di benda, di rumah. Nah, Tuhan tahu belaka. Nah. Dan semua benda yang kamu buat Tuhan lihat, Tuhan lihat. Nah, Tuhan lihat. Wa qala ta'ala ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dzatis sudur. Nah, tahu Allah akan semua benda di atas langit 7 lapis. Ada gapo rati Tuhan tahu belaka. Dan atas bumi dan bawah bumi Tuhan tahu belaka. Dan Tuhan tahu juga benda-benda basic yang sulit tu, yang kamu susu ke orang lain semua. Nah, tapi Tuhan tahu. Dan benda yang kamu zahir, hak tu cerak lebih tahu lagi Tuhan. Nah, tu. Dan Tuhan tahu apakah yang kamu duk fikir, susuk dari dada Tuhan tahu juga. So kata hak luar, dari dadamu Tuhan tahu. Nah, dan kata Allah lagi, alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, mung tak tahu ke nah bahawa dengan bahawa Allah tu dah sedang lihat, maha pelihat. Nah, Tuhan kelih belaka kepada semua makhluk dia. Nah, tak sunyi. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah nah di atas setiap sesuatu tu Tuhan duk pati kelih belaka. Nah, tu dia. Ai tak ada gaib, tak ada lut daripada lihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah lagi, wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu semua ni akan dikembalikan kepada nah yang tahu yang benar gaib dan benar yang zahir. Nah, tu ayat kepada Allah lah. Kemudian Tuhan lah akan royak satu persatu apakah yang dia tu khija buat, yang kita semua ni khija buat. Nah, dan ayat banyaklah di segini para ibu bapa semua. Nah, kalau gitu kita dah selesai, dah habis panggil tajuk at-taqwa, maka sekarang ni masuk bicara pula masalah al-muraqabah. Iaitu itu pandang kepada Allah. Nah, dan Tuhan memandang kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan sebab tahu lagu ni ya tumbuhlah jiwa kita dan takut dan takwa kepada Allah. Nah, maka dah sampai masa para ibu bapa semua dan sebagai kita biasa-biasa lepas marilah, iaitu kita akan baca kitab, akan hurai, akan kecek, akan syarah sikit sebanyak sekadar kita tahu. Nah, sedia lebih kurang ambil daripada buku 2 sampai buku 3, dan daripada buku 3 sampai kepada buku 3.5 ni untuk jawab soalan yang ditanya oleh para ibu, para bapa, saudara-saudara kita. Maka dah nak tanya ni sama ada melalui kombin pun boleh, dah tanya hukum yang kita nak tahu. Maka jika kalau kita boleh jawab, kita jawab insya-Allah. Yang tak boleh jawab, kita butai, kita mai jawab semula insya-Allah. Ataupun nak telefon masuk pun boleh juga. Dah dia panggil Bohak Chong Al-Huda channel ni, iaitu nya 092 dah 539 178 ni. Dah bagi orang yang nak telefon masuk tanya pun boleh juga. Nah, iaitu 092 539 178 ni. Ataupun tanya mari dalam komen ni pun boleh juga. Nah. Jadi soalan yang tanya mari oleh seorang ni, yang kata kan, jika kita buat dosa ni, maka ayah kita hak mati dah tu, dia tu yang panggil dalam kubur tu, dia kena seksa sebab kita kedak. Nah, tu dia, kena kedak. Maka di sini kelih dosa yang kita buat tu kadang-kadang bersangkut paut dengan orang tua kita, kadang-kadang tak. Dan bukan semua dosa kita buat tu sakut paut siapa kepada ayah kita belakang, tak, bukan semua. Nah, tapi kadang-kadang ada kena dosa tu yang kita buat learning, tapi ayah kita dalam kubur tu dia dapat seksa sebab kita. Nah, tu. Jadi ada dosa yang tertentu lah. Nah, tu.
Daripada sebagai contohnya, ni tak ada mana kawasan kita ni, tapi di tanah Arab ada berlaku dan banyak berlaku. Jikalau aku tanah Arab, tapi lah ni pun kurang dah, tapi dulu itu ada banyak. Tempat kita tak ada, tempat kita insya-Allah ada, alhamdulillah. Iaitunya apabila mati seorang ni, anak bini dia hak tinggal lagi tu pergi upah orang. Upah orang mari untuk teriak atas si mati. Tu dia. Padahal ayah tak ada buat dia amalan ni. Anak bini nu hak buatnya. Tapi dengan perbuatan tu dosa lah benda tu. Nah, tapi ayah dah kubur ni dia panggil apa? Terima juga. Diseksa dengan sebab ni juga. Nah, tu. Atau apa sebagai misal, tapi nak kata ada setengah dosa terbagi dua lah, macam mudah-mudah kasar-kasar. Setengah dosa hak kita buat, nah, sakut dengan ibu bapa kita, ya, ibu yang mati, ayah yang mati, ya diseksa juga dengan sebab perbuatan kita. Dan kena dosa tu dak. Nah, ada dia. Gitulah lebih kurang. Maka nak misal kadang-kadang tak mari, nak misal win apa kadang-kadangnya. Kata ulama setengah daripada misalnya nak win apa gambarnya, apa ni nak nampak gambar ni misalnya. Tak mari. Nah, tapi kita harus tahu dulu lebih kurang dan yang mari insya-Allah saya sebut. Ya tadi kalau lah repang kita dapat dan kata suami kita tu dia panggil apa nak cai sini boleh hadir, dia panggil pergi bini lain lah ataupun duk dia panggil apa ni gi main kasih dengan orang lain daripada kita. Dan kita isteri ni, maka kita kena buat lagu mana? Buat lagu mana kita isteri ni jadi apa benda yang kita perlu buat. Sebab apa? Sebab jikalau suami kita ni saya kecek ni di atas dasar agama dia panggil penklang tistut, tak ada masuk di mana-mana. Maka ya oleh agama kita kena kelih. Mana perbuatan yang kita isteri ataupun suami buat ni salah ke tak? Jikalau lah perbuatan itu salah, kita ni dia panggil apa ni? Kita misit. Dan apa ni? Nak orang panggil apa? Nak riak orang boleh. Ataupun nak kira bercara boleh. Jika kalau salah. Tapi dia tak salah, maka kita nak pergi mana-mana, nak pergi paksa, nak pergi apa tak boleh. Sebab dia tak salah. Misal kata oleh agama kita Islam, jadi bagi suami harus ya berumah tangga lebih daripada seorang. Misal kata tiba-tiba suami kita pergi bini seorang lagi, maka di sini tak salah tu. Bab agama tak salah. Tak salah bab agama sebab dia buat dalam benda harus agama izin bui. Tu. Tapi jikalau dia ni dia panggil lepas daripada dia bini yang kedua pula dia tak ada, ni salah dia, tak ada. Kita riak kena misi nak riak orang boleh sebab tak ada adil di segi bermalai, di segi nafkah, di segi panggil perbuatan, dia kena adil semua. Dia tak adil ni kita riak orang boleh. Tapi jika semata-mata pergi rumah lain tu itu tak salah lah agama. Tu walaupun yang paling comelnya kena bercara dengan isteri dulu apa gitu gini. Nah, tu. Maka neknamnya kita isteri ni dia panggil jangan gaduh. Nah, dia panggil buat ni, dia panggil buat dengan ada dia panggil mesti. Jangan pakai arum. Lepas tu dia panggil apa ni? Usaha uka dengan dia panggil dengan dia panggil apa ni? Sama chan. Dan uka dengan cara yang baik dengan kecek payah lemuk dengan kira bercara tu dia supaya we nyata kata masalah di mana sebab gapo
Nah, tu dia. Maka jika kalau kurang segi kita, misal kata kurang segi kita sebab kita ni kurang, sebab kita ni kasar dengan suami misal kata. Sebab kita ni dia panggil tak hormat ke suami, sebab kita tak padu, sebab kita ni dia panggil apa tak ada lahir, sebab kita buat perbuatan kita lah hidup kita ni wak-wia ni bahasa dia panggil tak seronok. Sebab itulah ya ada yang kedua begitu gini. Ini kita kena pikiran tu kita kena mai ubahlah supaya tak sewi dia panggil suami kita dia panggil itu buat benar lagu tu. Tapi jika kita ni comel belaka dah, nah kita ni layan sebaik-baik layan, lemuk-lemah, nah ikut perintah suami belaka, tiba-tiba ya ada lagi ini dia panggil apa? Nak buat kena, dia panggil pak hak tu sid hak dia. Nah sid hak dia kita nak pergi mana tak boleh hak tu. Nah, tapi usahalah orang panggil ukar masalah dengan secara baik. Nah, jangan gaduh. Gapo ni? Ayat kursi raupa nai lemah dai mai. Siapa raupa nai lemah ni? Baca oleh semaya. Ayat kursi kita baca boleh sebab ayat kursi daripada ayat Quran. Nah, tu dia maka jika ada ayat Quran maka boleh baca belaka tak kira ayat kursi dan bukan ayat kursi, semua tu boleh baca asal ayat Quran ya. Nah, tu dia boleh baca oleh semaya. Dia kata kalau kita orang panggil tepek gambar, tapi gambar kartun dalam rumah. Nah, tu dia maka malaikat warna malaikat ni, malaikat rahmat nak masuk ke dak. Ya ni pun hak gambar dia pun ada khilaf sebenarnya. Gambar-gambar gapo? Adakah gambar dia panggil Photoshop learning foto tu ataupun gambar hak lain? Ya kalau hak ittifaq tu hak cerak malaikat tak masuk ialah gambar hak bahasa ada bayar, iaitu pantung. Pantung tu jenis gambar yang ada bayar. Patunglah. Misalnya kalau anak-anak kita main apa main hunjun tu cerak tu. Nah, sama ada hunjun tu rupa binatang ke rupa orang apa tu cerak orang panggil jenis rupa gambar yang bahasa apa ni? Bahasa ada bayar tu hak tu cerak ittifaq para ulama kata malaikat tak masuk rumah. Jika ada benda tu dalam rumah. Nah, adapun gambar orang, gambar binatang, gambar kartun hak ni khilaf di kalangan para ulama. Tu. Lebih-lebih lagi gambar kartun ni dia panggil apa? Benda yang direka buat lagu tu yang tidak ada pada asal semua lagu tu ni. Dia panggil lebih ringan daripada gambar manusia gambar binatang lagi. Padahal gambar manusia binatang tu pun dia panggil apa ni? Khilaf dah. Tapi di sini jika kita lagi bak warak nak bak yang paling selamat tak sah. Tu paling baik. Tapi kalau tepek pun dia tak ada gapo lagi kartun ni. Tu dia insya-Allah. Nah. Jadi perempuan Makkah dia panggil buat kening. Nah, dia buat kening. Maka dia buat kening Makkah ni dia panggil daripada zina. Nah, zina. Dia panggil Makkah yang menarik orang. Nah, maka lagu ni dia panggil tidak boleh lah kita orang perempuan jika nak dubik kepada rumah yang akan berjumpa dengan lelaki yang bukan tu lelaki kita, bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan pak dah kita ni, dia panggil lelaki ajnabi. Lelaki yang sah nikah kita ni. Nah, maka kita keluar daripada rumah dan kita makan lagu tu dan orang lelaki akan tulis kita lagu tu, itu tak boleh lah. Nah, tak boleh lagu tu tak boleh. Bukan sekadar buat kening. Dah habis orang panggil apa krim merah apa semua ya. Mulut merah apa semua itu pakai lecu tu tak boleh belaka tu. Jikalau orang kelih tu orang yang sah nikah kita, nah tu dia orang ajnabi. Taubah ni ia ada rukun dia. Rukun dia maka ia dosa terbagi dua dosa. Dosa yang pertama dosa hak kita dengan Tuhan. Tak sakut pahala dengan manusia, dengan anak adik. Misalnya kita tak semaya, kita tak puasa, kita panggil apa tak keluar zakat. Misal kata. Ni dia panggil dosa kita kelih benda hak Tuhan haram dengan mata. Kita dengar hak Tuhan haram dengan telinga.
Hak ni dia panggil dosa apa ni? Dosa kita dengan Tuhan. Cara taubat ada 3 syarat, 3 rukun. Dia cukup 3 ni maka sah taubat Tuhan ampun semua dosa. Gapo? Yang pertama rasa nadam, sesal sungguh-sungguh. Sesal sungguh-sungguh, berasa salah benar-benar dah di atas perbuatan yang kita buat tu. Sedih sampai ke teriak, kesal lagu tu. Tu hak itulah yang asasnya taubah tu. Dan yang kedua, dia panggil apa? Tinggal sudah. Tak siwak apabila-bila dah. Dosa hak yang buat tu, tak siwak apabila-bila dah. Tu dia. Yang ketiga, tinggal kalau dah, patu tak akan kembali buat. Tinggal kalau dah. Tinggal kalau dah dosa hak yang buat tu, patu tak akan buat sampai bila-bila dah. Lehti tu, walaupun boleh dia buat pula. Tapi masa yang taubah tu lagu tu yang berasa. Yang pertama, berasa sesal sungguh-sungguh, sampai akan mengalir air mata, sedihnya di atas perbuatan yang dia buat. Yang kedua, tinggal kalau dah dosa yang dia buat tu. Yang ketiga, tak say kembali buat semula dah. Tu 3 syarat. Dah cukup 3 tu, dah maka sah taubah dia, dinamakan taubah nasuha. Maka Tuhan ampun dosa semua. Itu jika dosa ia dengan Tuhan. Tetapi jika dengan anak ada, ia kata orang, ia curi harta orang, ia mengupak ke orang, dia maki orang, ia kena orang, pagar orang balas kelahi, ia orang panggil apa semua ni, hak yang dengan anak ada ni, ia taubah 4 syarat atau 4 rukun. Tambah selaginya kena minta halal dulu, minta uyah maaf dulu. 3 hak saya 3 hak Tuhan dengan saat ni. Jadi tambah 1 lagi ya. Yang pertama kena sesal, yang kedua kena tinggal ludah dosa tu, yang kedua, yang ketiga tak boleh buat dah apabila-bila, yang keempat kena minta halal dituai dulu. Hak kita buat hanya ke dia tu. Misal kata kita curi harta dia, hang bayar kelik, pergi hula kelik dan minta halal ke dia. Jika kita mengumpat ke dia, dia minta uyah halal kita, minta maaf dengan dia. Tu dia. Barulah orang panggil sah taubah dia. Jika tak cukup syarat, maka tak sah taubah. Tu cara dia lebih kurang. Gapo yang itu cepi pie. Gapo cepi? Mai biasalah. Jadi saya kata saya ni hajak mai che. Lepas tu dia อยากรู้เงินที่เป็นแล้วอยากรู้เงินที่เปียเราสามารถเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ไหม Boleh, tak ada masalah. Main cek ni supaya hitung duit ya, bukan apa, ni supaya hitung duit. Jadi kita boleh sekadar hak kita buat itu ya. Tapi kita boleh awal atau boleh belakang, itu ya. Tapi nak kata duit yang kita boleh tu halal, duit kita dah kita tahu. Maka kita nak pergi beli kereta, pergi beli motor, beli puyuh api, beli apa, boleh belakang. Sama ada kita kena awal-awal atau kena belakang, supaya dua tu. Ada setengah orang ni kata apa, kata buat maulid ni bid'ah dan orang panggil dosa besar. Maka jawapan ini berhajat kepada masa panjang. Nanti minggu depan insya-Allah kita kecek haning apa maulid ni. Tapi hari ni saya orang panggil apa sepitah lalu dulu. Maulid ni maulid Nabi ni, ia ada khilaf di antara ulama. Maka ulama yang kata tu, kata boleh, kata tak boleh, sama-sama ada alasan, sama-sama ada dalil. Maka jikalaulah ya gini para ibu bapa semua saudara, benar hak Nabi suruh kita larang, suruh kita ubah, suruh kita sekat dan suruh kita tuduh kata salah ni, apabila benar tu benar yang ulama semua setuju kata salah. Jikalau ulama semua setuju pendapat sama supaya belaka kata benar ni salah, maka benar itulah salah. Salah sungguh tu. Benar tu kita kena lari tu. Yang Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi.
Wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hak Nabi suruh kita lari serubah benda mungkar. Dan benda mungkar ialah benda hak ulama semua setuju kata salah tu bagi benda mungkar. Maka jika benda ni sisih ulama pendapat dan masing-masing ada alasan bukan benda mungkar. Dia bukan benda mungkar nak dosa ke mana? So kata nak dosa besar, dosa ada pun dak. Jikalau benda ni dia panggil pak ulama khilaf. Pak apakah lagi masalah maulid? Masalah maulid ni ulama semua kata boleh. Gini, ulama ambil semenjak timbul maulid, bau-bau timbul. Sampai masa kita sekarang, bila timbul maulid ni? Timbul korun yang ke-6. Korun yang ke-6. Learning dekat-dekat 800 tahun dah. Jadi lepas kalau timbul ni, para ulama Islam ni bukan duduk dia. Dah duduk kecek, duduk bahas, duduk kaji boleh atau tak boleh benda ni. Maka gini para ibu bapa semua. Ulama Islam semua semenjak hari itu sampai ke hari ni 95% ataupun 99% pun gitu. 99% kata boleh, harus, baik buat. Dan ada 1% je ataupun pokoklah sampai 5% je yang kata tak boleh. Tapi kita salah mungkulah orang yang kata boleh buat dan jangan tuduh orang yang kata tak boleh ya salah dan dosa, jangan tuduh. Dan orang yang kata tak boleh buat tu dia jangan gitu tuduh orang yang kata boleh, sebab masing-masing ada alasan daripada Quran dan daripada hadis, dan para ulama sendiri pun kata boleh, kata harus. Sebab tu orang yang dia buat maka buatlah, tidak ada masalah insya-Allah. Orang yang buat ikut dia lah. Dan kita yang duk buat ni jangan tuduh kata orang tak buat tu salah, jangan tuduh. Dan orang yang kata tak saya buat tu jangan gitu tuduh orang yang buat kata salah. Ni sebagai jawapan reka-reka. Maka insya-Allah minggu depan saya berkecek hal ni insya-Allah. Dan ambil semua kita mari bercara satu persatu dalilnya, orang yang kata boleh, orang yang tak boleh, gapo je kata. Insya-Allah hari panggil kita nanti minggu depan insya-Allah, hari Senin depan kita berkecek bab Maulid insya-Allah. Kita sedekah ubi kepada adik dan ubi kepada suami kita boleh ke tak? Boleh. Comel ya baru, baik benar. Lebih baik daripada ubi ke orang lain lagi. Kita sedekah ubi kepada adik kita, sedekah kepada suami kita. Kalau sedekah tu sedekah sunat bukan zakat. Boleh. Ada. Hak zakat ni pun boleh lagi kadang-kadang, tapi saya kena bahas panjang. Tapi hak ni kita tak sekira bab zakat lagi, kira bab sedekah ya. Boleh nak bagi adik kita boleh. Boleh nak bagi suami kita boleh. Bagi orang lain boleh sah ya pahala. Dan pahala bergala. Tapi bagi adik kita dua, sedekah dan rahim. Tu. Kalau gitu tidak ada masalah, comel pula. Lebih-lebih lagi apabila adik kita susah, suami kita susah, comel benar kita beri ke dia. Dia kata kita semaya, lepas tu kucing mari duduk tak riba. Ni kata betina boleh hadis berkali. Dia kata semaya kita ke mana tu sah ke tak? Maka jikalau tak ada yakin, tak nampak benda cerak-cerak kata di kucing tu ada najis, maka tidak ada apa-apa. Sebab kucing ni dia cuci. Tu dia, maka iman kita tidak ada apa-apa. Tapi kalau nyata kata di tubuh dia, di punggung dia tu ada tahi ada gapo, ketika tu batal semaya kita je kalau kita tak hamba dia lagi ke. Sebab ketika tu kita menanggung najis, maka menanggung najis ni membatalkan semaya. Mayat duha ya orang panggil khilaf ulama berapa rakaat. Kata paling banyak 12. Tu paling kurang 2 rakaat. Maka kalau kita bahasa gagah kita buat sampai 12. Kalau bahasa malah buat 2, buat 4 boleh, buat 8 boleh belaka. Tu dia boleh belaka. Itu semuanya tu orang panggil rakaat duha.
Tu. Adapun ayat ikut kita suka nak baca ayat berapa. Dan waktu duhanya masuk selepas daripada naik matahari ke masa establish 15 minit atau 20 minit mula masuk ke waktu duha, dan siapa belum nak belum masuk waktu tahrim tu masa dia. Tapi masa semaya yang paling comelnya itu cuang dari buku dekat buku 9 lebih kurang gitulah. Itu paling comel masa yang afdal. Lepas tu gapo dia tanya lagi ni, dan doa dia tu adalah doa tu Allahumma inna duha ad-duha'uk wal baha'a baha'uk. Itu ada panjang doa dia tu. Tapi tak mesti atau kena doa tu, tapi doa tu lebih baik dan comel. Lepas tu doa masa sujud tu comel panjang. Sebab apa? Sebab secomel-comel doa yang mudah Tuhan nak terima ialah doa ketika sujud. Maka kita berdoa banyak ketika tu. Dan kita nak kata ya Wahhab boleh belaka, tak salah. Asal dia panggil apa jangan kecek belafaz, dia panggil apa khitab kepada orang yang. Ada panggil ya Wahhab nama Tuhan boleh. Tapi di sini saya nak beri satu amalan yang kita boleh buat sini, iaitu doa-doa ni. Iaitu ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat ij'alna minan najihin. Tu kata apa ni? Kata dalam sujud tu. Sujud akhir setiap semaya kita. Semaya fardu, semaya sunat, semaya duha, semaya apa-apa. Sujud akhir belum nak bangun baca at-tahiyat tu, kita kata doa ni. Lepas dari kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka doa ni. Apa ni? Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat ij'alna minan najihin. Itu dia. Maka jika kita buat hening, insya-Allah lepas kerja kita lurus lah. Mudah. Itu dia, dan selamat dunia dan akhirat. Jadi anak-anak ni duk balah bersaka. Maka ayah dia panggil dia kubur tu, dia panggil apa? Dapat itu kedak ni, diseksa kedak ni. Tu dia. Hak ni dak lah hak ni. Sebab anak dia buat salahnya. Tapi kita nak bagi cepat bersaka tu. Supaya dia panggil apa? Tak ibu bapa tak sedih lah. Tak panggil sedih ibu bapa kadang-kadang je kalau kita ni balahan ni. Tapi siapa kaya kena seksa tu dak. Tapi dia sedih tu ya sedih jikalau anak dia tu buat lagu tu. Maka tak boleh buat lagu tak comel. Lagu ibu bapa dah sedih ni. Apa cerita maulid puing dah mai boleh. Orang tu nak buat maulid boleh juga, tak ada masalah. Buat cara orang pahala ni ada ni, orang perempuan baca bezangi ada. Beripung dalam satu tempat, dalam satu rumah, maka dia buat. Tapi yang pentingnya jangan akak suara widrah. Itu ya. Dan sekadar dalam rumah tu ya baca bezangi, selawat ke Nabi, buat tina belaka boleh, comel ya, bagus. Tu dia boleh buat benar-benar. Saya sengseng pula buat lagu tu. Sebab apa? Bukan sekadar lelaki saja yang kena buat supaya tumbuh cinta ke Nabi, perempuan pun berhajat juga supaya tumbuh cinta ke Nabi. Maka lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat, tapi dengan syarat gitulah lebih kurang. Sujud sahwi ni ialah sujud yang apabila kita terlupa sunat ab'ad. Apabila seorang terlupa sunat ab'ad, maka sunat di sujud sahwi belum nak bui salam. Sunat ab'ad apa? Sunat ab'ad ni dia panggil baca at-tahiyat. Apa tu selawat kepada ahli keluarga Nabi. Tu dalam at-tahiyat. Ia lapar semua, saya tak ingat sini ni. Tapi lapar perkara lebih kurang panggil sunat ab'ad ni. Maka
Jikalau kita tinggal satu daripada 8 ini disunat suruh sujud sahwi. Sunat. Tak mesti. Tak sujud pun tak apa sah semaya kita. Tapi sunat disujud. Ketika mana? Ketika kita baca at-tahiyat apa sudah, lepas tu belum tarawih salat tu sujud 2 kali. Nah, sujud kata apa? Subhana man la yanam wa la yashu. Nah, tak lebih kurang ada lafaz berbeza. Maka kata waktu maka bangun. Allahu Akbar, sujud pula kali lagi kata waktu sepatulah, lepas tu bangun, lepas tu beri salat. Nah, itulah lebih kurang. Ya, ha ni chair ni ada ke orang panggil po, ada dak biar ke chair tak ada ke? Nah, ni tak tahulah ni, tapi hak saya tahu, hak sekadar saya tahu mari ni, my chair ni dia tak ada dak biar, tak ada dak biar ni, saya tahulah. Kalau ada dak biar tu lain caralah, lain cara. Tak itulah. Nah, tu. Jadi, gapo dak biar ni? Jadi kita taruh misalnya kita ada beri 10 kos sebulan, 10 kos sehari, 10 kos sehari, 10 kos sehari, 10 kos sehari setahun buka. Misal kata, maka hitung duit tu mari pak kita beri 10 kos sehari ni setahun tu, misal kata kita boleh berapa? Kita boleh dalam 30,000 kos misal kata tu 36,000 kos misal kata. Pak kita dapat 37, tak boleh tu. Sebab lebih. Nah, kita kena ambil sekadar hak kita taruh saja. Nah, dan hak saya tahu mari lagu tu lah. Nah, tapi hak kata ada chair, ada biar ni tak tahulah saya ni. Kalau ada tak boleh lah, kalau ada tak boleh. Jikalau kita mati ketika baca Quran ataupun mati dalam keadaan semaya. Nah, apa tu don azab kubur mai. Nah, ya nak kena sesa dalam kubur ni ialah orang yang orang panggil orang yang berdosa lah, orang yang tak baik. Nah, yang mati tak comel. Adapun orang mati yang baik dan tidak ada dosa, jikalau ada pun Tuhan ampun, maka ia tak nak seksa. Adapun hang mati suku tu sama ada mati ketika baca Quran ke, mati ketika semai tak kira tu. Tapi itu sebagai tanda dalil kata ia mati molek. Harap-harap insya-Allah dia tak ada kena seksa. Tapi bukan sebab mati tu. Bukan tahu yang ni mati dengan sebab Quran selamat dari kubur. Tak bukan gitu. Yang ni mati dah semaya, selamat daripada siksa kubur. Tak bukan begitu. Hang mati mai kira. Dia kira di dosa pahala kita ni. Hak nu lagi panggil nak dapat nikmat kubur ataupun azab kubur di amalan kita baik tak baik, bukan di mati itu, tapi mati itu sebagai dalil hala-hala kata orang panggil baik tak baik orang tu, gitu ya. Ni yang jawab ni. Cepia. Kalau itu dia berbeza macam dengan cepia. Kalau chair biasa ni, nah, ialah hak ada dak biar. Kalau chair pia ni hak ada dak biar. Terima kasih kepada Ramlah yang bagi tahu kepada saya dan orang dengar ramai-ramai orang duduk kalian kita pada hari ni boleh kita tahu kata lagu ni. Kalau gitu, kalaulah benar-benar seperti Ramlah kata ni, chair pia ni ialah chair hak ada dak biar, maka tak boleh. Nah, tak boleh. Jadi reba, haram. Jadi ada seorang semaya, dia hafal jadah semaya, sudah semaya tu ambil jadah tiba-tiba ada najis. Maka orang panggil sah hendak semaya dia tu. Maka kelihlah najis lagu mana. Jikalau najis tak bersera mari siapa di sejadah dia, siapakah basah dan dia sujud di atas basah tu, kalau lagu tu batal semaya sebab hubung dia dengan najis. Tapi kalau lah orang panggil apa ni, seperti hak cicak ataupun najis hadas leluh yang tak bersera gapo tu, maka tak ada gapo sah semaya tak batal dak. Nah, sebab hidup pas bawah tak ada masalah. Cara basuh najis biasa cucuk.
Nah, cucu kata mula-mula tu buai ain dulu, buai apa benda najis tu dulu. Tahan kita buai tahan dulu. Lepas tu basuh. Lepas tu kena orang panggil apa, kena cucu, kena sirai. Tu baru cuci. Dan baru cuci. Tu cara basuh. Jangan lagi basuh dalam tah gitu, maka najis lebih air yang lain. Kalau najis tu ada. Panjang lagi banyak soalan ni. Apa kena sikit. Kalaulah kita tak pandai nak doa bahasa Arab, kita pandai sepatah dua, yang lain lagi kita nak tu tak pandai, maka kita doa bahasa Jawi lah hati boleh ke tak boleh. Apa yang kepala Tuhan yang hati kita boleh, tidak ada masalah. Sebab sujud ni rukun panjang pun tak apa, tak ada masalah. Hak ni nanti insya-Allah nanti nawi orang panggil apa tim dengan kita tulis doa hak duha dan bui kepada sidang penonton semua insya-Allah nanti tulis lagi orang panggil doa hak untuk semaya duha nanti baca semula dalam komen insya-Allah nanti suruh tulis lagi. Semaya hajat ni ialah apabila kita berhajat kepada apa saja. Nah, maka Nabi kata hendaklah kamu ambil semaya secomel-comel, maka kamu semaya 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, selepas tu baca kuliah. Rakaat yang kedua baca Fatihah, lepas tu baca qul huwallah. Lepas tu doa apa saja yang kita nak doa. Boleh belaka. Tak mesti bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab, doa bahasa Jawi, doa kita nak tu. Dan hak penting tu, we ada tawajjuh, we ada khusyuk dengan Tuhan. We keluar daripada hati kita. Nah, sebab tu dicomel semaya lagu ni semaya tengah malam, comel benar. Sebab apa? Ya udara ya amnuan, udara senyap orang tidur belaka. Ketika tu kita semaya hati pun khusyuk, semaya kita pun comel. Lepas tu kita doa pula pun doa dengan hati kita. Masa dekat Tuhan ketika tu. Hak tu lebih comel. Walaupun pi mana-mana boleh semaya belaka hajat ni. Malaikat waktu tahrim ni tak boleh semaya. Hajat ni. Lepas maya asar tak payah tu matahari tak boleh semaya. Dan lepas maya subuh sampai naik matahari tak boleh semaya ketika tu. Masalahnya apa tu waktu matahari cacat tak boleh semaya. Masalahnya boleh semaya belaka. Ada 2 soalan lagi insya-Allah kita ambil soalan. Ni pun suruh tulis insya-Allah ya nanti nak tulis lagi pagi insya-Allah. Saya bahasa lambat baca siap, tapi itu baca Jawi tulis tu siap lambat lu baca. Saya minta maaf. Kalau boleh tulis Jawi tu tak apa, ataupun Rumi tu tak apa mudah. Bahasa tulis Jawi tulis siap tapi baca saya Jawi tu lambat baca lambat. Nah, saya minta maaf lah. Apakah nam ho ai bahu ho ada alqaha. Ini pakai oleh semaya boleh ke tak? Ini ya khilaf ulama, ada 2 pendapat. Nah, yang kata tak boleh pun ada, yang kata boleh pun ada. Maka ikut kita lah nak ambil hak mana. Jika kalau kita pilih yang kata boleh, maka buat tak ada masalah, pakai pun tak apa. Ya, tu. Kita ambil semaya sudah siap dah. Lepas tu kita makan, dia panggil tank. Nah, lepas tu semaya boleh ke tak? Boleh. Tapi syarat benda yang kita buat makan muka kita jangan ada najis ya. Nak cuci, tidak ada masalah, boleh. Nah, atau lebih kurang maka hak ni tak tu. Apa satu boleh baca kan? Hak Abu Ali. Gapo dia kata? Baca doa iftitah pada akhir apa lah? Baca doa iftitah patut apa? Akhir bagaimana? Tidak bagaimana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Kalau kata wa ana awwalul muslimin tak boleh tu. Wa ana awwalul muslimin tak boleh tu. Sebab makna tu tak comel, tak kena makna gitu.
Nah, sebab kita bukan orang awal Nabi ni, orang awal itu istilahnya. Kita kena kata wa ana minal muslimin. Hak tu hak kena. Ya begitulah lebih kurang. Nah, maka masa pada lebih dah ni insya-Allah nanti kita panggil pun jumpa resna depan insya-Allah. Nah, jadi maka pada hari ini sekarang saja maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.